Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video ni kita nak bincang berkenaan dengan strategi macam mana untuk kita set kita punya margin call limit dan juga kita punya margin configuration lah berdasarkan modal yang kita ada. So insyaAllah kita akan bincangkan dalam video kali ini. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Okay. Hari ni saya nak share tentang strategi macam mana kita nak calculate kita punya margin call limit dan juga kita punya setting untuk margin configuration berdasarkan kita punya modal yang ada dekat exchange. So fokus kita hari ni kita nak bincang dua perkara ni. So agak-agak penting isu ni. Siap, saya nak setting ni. Okay. So sesiapa yang dah biasa dengan Royal Q, bila kita buka kita punya app, contohnya kita nak beli satu coin Polkadot ni ataupun dot. Okey, kita nak beli counter ni, kita nak beli coin ini. Okey, so apa yang kita buat, kita klik sajalah pada coin ini. Okey, make sure kita pergi ke quantitative and then pilihlah kita punya exchange, sama ada Binance, Huobi ataupun Coinbase. Dalam kes ni kita demonstrate Huobi, so kita klik pada Huobi dan kita carilah kita punya coin yang kita nak. So bila keluar coin Polkadot ni contohnya, dot ni, dan kita klik, so apa yang berlaku, dia akan keluarlah interface untuk setting Polkadot ni. Okay, so first time kita klik pada dot ini, apa yang berlaku, dia akan keluarkan macam inilah interface dia dengan current price masa. Okay, harga semasa, kita punya return rate masih kosong, position pun kosong, semuanya kosong lah. Sebab apa? Sebab kita masih lagi tidak mempunyai position, kita tak mempunyai posisi lagi dalam coin ini. So apa yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah di sini bila kita klik pada trade setting ini. Okey, sebelum tu tuan-tuan, kita imagine katakanlah kita ada modal dalam RM2,000. So macam mana cara untuk kita strategize supaya modal yang kita ada itu sesuai dengan strategi kita. Macam mana kita nak susun strategi supaya ianya bersesuaian dengan modal yang kita ada lah. Okey. So itu mungkin tak ramai orang bincang lah. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya. So macam mana cara kita untuk kira ataupun calculate kita punya margin call limit, ataupun dengan kata lain kita punya layer, berapa layer yang kita nak tetapkan, dan satu lagi kita nak tetapkan penurunan itu berapa persen untuk kita buka layer yang baru. So itu point ataupun perkara yang kita nak bincangkan dalam video kali ini lah. Okey, iaitu dekat sini, iaitu margin call limit, berapa layer. Ini dengan kata lain layer lah, berapa layer yang kita nak buka. Dan satu lagi kita nak bincang tentang margin configuration ini. Okey, berapa persen dan juga berapa time untuk setiap ni. Okey. Alright, so kita bincang tentang margin call dan juga margin configuration ini. So bila kita klik pada margin configuration, ini default settingnya. Okey, saya tak pasti dekat Polkadot ni dia punya setting macam ni. Okey, dia 5 times saja, biasanya 7 time. So 5 time. And then bila kita klik pada margin configuration, dia akan keluar martingale biasalah. Okey, so dia double lah dia punya times ni. Dia double. Okey, sekiranya kita tak calculate kita punya modal ini, so ada risiko untuk kita terlekat lah, ataupun kita tak dapat nak nak clear position bila dia membuat penurunan disebabkan kita kekurangan modal di exchange. Okey, so itu fokus kita untuk kita bincangkan pada kali ini. Okey, so saya nak tunjuk untuk kita kenal pasti cara macam mana untuk kita identify kita nak tetapkan berapa layer yang kita perlu set dengan bermodalkan RM2,000 contohnya dalam kes ni.
dan juga berapa persen penurunan untuk kita buka layer yang baru. So sebagaimana yang kita tunjuk tadi, kita nak buat contoh dot ni, Polkadot ini. Okey, kita buka chart yang kosong. Okey, kita abaikan dulu dia punya EMA dan sebagainya. Okey, so kalau kita perhatikan dekat sini tuan-tuan. Okey, apa yang kita perlu buat dekat sini Okey, bila kita tengok pada chart, okey, of course lah saya cadangkan kita tengok pada chart juga untuk kita identify berapa layer yang kita nak create. Okey, so bila kita tengok pada chart Polkadot ini, kita perhatikan di mana support dan juga resistance dia. Okey, sebagai contoh dalam kes ni saya tengok ada satu support dekat sini. Okey, saya tengok ada support di sini. So saya jangkakan, kalau kita perhatikan dekat sini kan dia asalnya resistant So garisan ini asalnya dia bersifat resistant. Okey, kita tukar jadi warna hitam. Okey, asalnya resistant tetapi bila dia berlaku breakout, so apa yang berlaku bila harga turun dia jadi support. Okey, ini yang dikatakan sebagai resistant turn to support ataupun resistant turn support Resistant yang betulkan menjadi support. So, kalau kita perhatikan harga semasa sekarang ini, dia membuat penurunan kan? Dia membuat penurunan. So, kita menjangkakan sekiranya dia turun lagi, dia turun lagi dan kemungkinan dia akan melantun dekat sini lah. Okey, dia akan melantun dekat sini. Okey. So, apa yang kita kena buat? Okey, apa yang kita kena buat? Alright, sesiapa yang biasa dengan trading view ni, dia mudah sikit lah untuk faham apa yang saya cuba jelaskan. Okey, bila kita buka kita punya trading view, kita tengok dekat sini kan. So harga semasa dalam 18 sen macam tu. Okey, 18 sen, 18 ringgit, 18 USDT lah. Okey. So kita perhatikan sekiranya harga ni dia membuat penurunan sampai ke kita punya prediction support ni berapa persen penurunan dia. Okey, berapa persen penurunan dia. So, tuan-tuan cari simbol ini dalam senarai di sebelah kiri ni. Okey, tuan-tuan boleh klik lah dekat sini So, tuan-tuan cari je simbol yang ada julak harga ni ataupun price range dalam bahasa Inggerisnya So, klik pada julak harga ini. So, kita tengok daripada sini katakanlah kita nak masuk pada saat ini. So, kita klik pada situ. So, kita tengok berapa dia punya range dia, penurunan dia. Oh, tinggi juga dalam 41%. Wow. Okey, 41%. Okey, katakanlah kita 41% Okey, kalau saya memang saya tak masuk lah ni hanya demonstrasi Kita nak demonstrate saja So, katakanlah 41%. Okey, kita buat entry dekat sini. Maksudnya kita buat first buy in amount dekat sini. Kita tekan button start tu dekat sini lah RM18.30 USDT. So sekiranya harga turun lagi, dia akan pergi cari previous support iaitu pada harga $10 dekat sini, area $10 ni. Okey. Dan penurunan itu dalam 41%. Agak tinggi. So apa yang berlaku dekat sini tuan-tuan bila kita tengok dekat sini ada 41%, okey, dan modal kita katakanlah kita ada RM2,000, okey, RM2,000 modal kita. Sebagaimana yang kita tahu, first buy in amount 10 USDT. Tapi ada orang-orang mengatakan nak dinaikkan kepada 15 USDT, tapi so far tak berlaku lagi Walaupun ada statement daripada Royal Q mengatakan bahawa dia nak naikkan first buy in amount tu kepada 15 USDT. Tapi so far saya, kalau tak salah saya lah, masih lagi boleh belilah dengan 10 USDT. So kita just imagine 10 USDT lah untuk kita calculate mudah calculate. Katakanlah kita buat first buy in amount dekat sini. Okey, dengan harga 10 USDT. Okey, katakanlah kita ada berapa? Kita ada sekejap. Kita ada RM2,000. Mana kalkulator saya? Sekejap. Saya dah tersesat ni. Sekejap. Okay.
Sekejap Okey, katakanlah kita modal RM2,000. So kita nak bahagi kepada 10 USDT. Maksudnya kita punya pemalar kita 10 ataupun kalau nak mudah kita kira 15 teruslah tuan-tuan Okey, tapi 15 sikitlah daya dia. Okey, 2000 USDT bahagi dengan 15. Okey, bukan RM2,000 2000 USDT bahagi dengan 15 USDT, dia akan dapat berapa? 133 layer. 133 layer. Okey. Okey, saya rasa agak tinggilah. Kita kurangkan sikit. Kita katakanlah 1000 lah. Kita ada RM1,000 lah. Okey, 1000 USDT kita bahagi dengan 15. So kita akan dapat dalam 66 lah. Okey, 66. Maksudnya kita ada 66 lah. Okey, kita boleh create dengan modal 1000 USDT. Kita boleh create 16. Sorry, berapa tadi? Kita boleh create berapa tadi? 15 kan? Kita boleh create 67 lah. 67 layer. Kita boleh create 67 layer. Okey, dengan maksud maksud apa 67 layer tu? Maksudnya dalam kalau kita calculate dekat sini, okey, 41% ini kita ada 61 layer. Okey. Okey, kita boleh create 61 layer. Maksudnya bila harga dia turun, kita beli. Turun beli, turun beli. Setiap penurunan itu 10 USDT. Okey. Setiap penurunan itu 10 USDT lah. Maksudnya tuan-tuan, okey, kalau kita boleh tengok balik kita punya dekat sini kita punya margin configuration ini. Okey, kita setting dekat sini 1%. So 1%, 1%, 1%. So kita boleh create sehingga 67 layer. 66 ataupun 67 layer. Okey, dengan time ini 1. 1 sehinggalah layer yang ke 66 ataupun 67. Okey. So maksudnya dekat sini berapa persen tuan-tuan? Kita set berapa persen? Kita set berapa persen tadi? 1% kan? Kita set 1% setiap penurunan. Okey, maksudnya setiap penurunan okey 1%, contohnya daripada situ dia turun 1%, kita buka layer yang baru. Turun lagi 1%, buka layer baru. Lagi 1%, buka layer baru. So dengan modal dengan modal 1000 USDT, kita boleh create 60 layer ni. Okey. Sorry. Okey, kita boleh create 60 layer. Okey, maksudnya jaring ni dia rapat-rapat lah. Okey, jaring ni dia rapat-rapat, kita create saja 60 layer. Okey, tapi sekiranya kita create 60 layer, sebagaimana kita kata tadi, dia punya layer ni sampai 40 ataupun 41%. Okey, maksudnya di bawah ni kita masih ada lagi backup. Sekiranya harga dia pecah, support yang kita kata kita jangkakan dia akan melantun dekat sini. So bila dia jatuh lagi, dia pecah ni, so kita masih ada lagi beberapa layer lah. Okey, beberapa layer yang berbaki yang kita boleh create lah. Okey. So itu contoh itu contoh sekiranya kita mempunyai 1000 USDT. Okey, dan saya tahulah mungkin tak ramai orang ada modal 1000 USDT untuk permulaan biasanya kita suggest itu asalnya dalam RM1000 saja. So bila kita convert ke USDT, bayar cost robot, bayar fuel fee so kita ada dalam RM500 saja. So bila convert ke USDT kita dalam 100 ataupun 90 something USDT. Okey, so kita sekiranya satu layer tu sekiranya setiap layer yang kita create itu kita buat 10 USDT, maksudnya dalam 9 ataupun 10 layer saja yang kita boleh create lah. So sekiranya macam tu case dia,
Maksudnya daripada layer ke atas ni kita kena jarakkan lah. So katakanlah 40% penurunan. So kita ada dalam 10 10 layer saja yang kita mampu create. Okey. So berapa agak-agak berapa persen penurunan dia? Berapa persen penurunan untuk kita create layer yang baru. So katakanlah kita ada 40%. So bahagilah kita punya katakanlah kita boleh create 10 layer. So maksudnya 4%. Maksudnya setiap penurunan 4%. So katakanlah kita ada 10 layer kat sini kan. Okey, so kita create lah. Ni hanya ilustrasi saja tuan-tuan. Dia tak akan tempat. Dia memang ini satu benda yang penting lah tuan-tuan kena faham. Ini hanyalah kita kata best guess ataupun sangkaan yang terbaik lah yang kita boleh buat. Pada hakikatnya tak akan jadi macam ni. Pada hakikatnya dia tak akan jadi tepat macam ni. Sebabnya dia bergantung kepada volatility. Walaupun dia turun, so bila naik sikit dia akan beli. Dia turun, dia naik sikit, dia akan jual, lepas tu dia akan beli. Dia akan jual, beli. Akhirnya dia kita punya prediction ataupun kita punya jangkaan ini biasanya tak tepat lah. Biasanya tak tepat, dia bergantung kepada keadaan market semasa. Okey, so berbalik pada kita punya modal kita dalam 100 USDT tadi. Maksudnya setiap penurunan kita set satu times, maksudnya 10 USDT setiap penurunan. Okey, dan kita ada 40% ni. Jadi 40% maksudnya bahagi dengan kita punya bahagi dengan kita punya bilangan layer yang kita boleh buat. Okey, 100 USDT, so kita boleh create 10 layer. Okey, 10 layer. Jadi 40% bahagi dengan 10 layer, dia akan dapat setiap tu dalam 4%. Okey, 4%. Maksudnya kita boleh tengoklah dari segi demonstrasinya. Kita boleh tengoklah, okey. Kita punya layer tu. So kita boleh besarkan sikit. Okey, layer tu okey. Dekat situ dia akan create satu layer. Okey. So bila dia turun lagi 4%. Bila dia turun lagi 4%. Okey. Dia akan create satu lagi layer. Okey, dan begitulah seterusnya sehinggalah ke bawah ni. So maksudnya kita akan dapat dalam 10 layer. Kita akan dapat 10 layer untuk kita jangka dia akan melantun dekat sini lah bila dia turun. Okey, saya minta maaf kalau perkongsian ini dia agak pening, khususnya mereka yang baru dia mungkin akan pening lah. Sesiapa yang dah biasa dengan robot Royal Q ni, dia akan mudah tangkap apa yang saya cuba sampaikan. Yang penting tuan-tuan, kita kena faham bahawa trading menggunakan robot ini dia perlukan strategi juga. Dia bukan kita boleh set ikut default, lepas tu kita biar saja, okey, dan kita mengharapkan hasil dia. Tak. Dan kebanyakan orang yang buat macam tu dia akan banyak floating loss yang berlaku. Okey. So kita bolehlah lebih kuranglah kita punya jangkaan kita berdasarkan chart semasa, okey. Berdasarkan support resistance kita boleh buat best guess. Dan satu message lagi penting saya nak bagi tahu tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada contohnya dalam berapa tadi 1000 USDT, kita boleh create dalam 67 layer. So janganlah buat rapat-rapat ni. Jangan terlalu rapat. Okey, katakanlah 1% tadi, kan kita kalau 1% pun dia masih lagi berbaki lagi 1% penurunan dia akan ada dalam berapa lagi? Dalam 27 lagi baki So 27 tu kita boleh backup dekat bawah sekiranya berlakunya breakout support tersebut lah. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu, ini hanyalah jangkaan saja dan dari segi realitinya dia tak akan berlaku exactly the same lah. Okey, ini hanyalah cara untuk kita best guess lah orang putih kata maksudnya jangkaan yang terbaik lah yang kita boleh buat. Okey. So dari segi margin call limit ini kita boleh kenal pasti berapa layer yang kita boleh buat berdasarkan chart berdasarkan support resistance chart tersebut. Okey, dari segi margin configuration kita boleh calculate lah dekat sini. Okey, daripada first call sehinggalah call yang kita mampu untuk buka. Okey. Dari segi times, okey, saya suggest
time ini buat satu-satu saja. Okey, satu-satu saja, ataupun sekiranya tuan-tuan nak menggunakan martingale pun tak ada masalah. Cuma ada risikolah berlakunya floating loss sekiranya harga turun dengan terlalu laju. So saya kira itu saja. Saya minta maaf video ni agak panjang sikit, saya pun dah mengantuk. Wallahualam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.